Kelas, cikgu nak ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua orang dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, ada yang tak sihat? Semua sihat Sehat. Semua sihat. Okey, bagus. Semua dah sarapan pagi? Sudah. Sudah. Okey, bagus. Baik, hari ni kita nak belajar bahasa Melayu. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya semua dah sediakan buku yang cikgu suruh sediakan? Dah sediakan? Ingat tak buku apa yang cikgu suruh sediakan? Buku tata bahasa. Okey, buku tata bahasa dan Buku Buku teks. teks. okey. Baik, boleh nampak slide cikgu? Tak Boleh. boleh nampak muka cikgu. Dah nampak slide? Tak nampak? Tak, saya nampak muka cikgu je. Eh, kawan-kawan yang Saya lain nampak kawan-kawan yang lain nampak slide? Nampak? Aisyah. telefon saya tak nampak. Saya nampak muka cikgu yang ada rambut tu je. Macam mana boleh tak nampak? Saya nampak gambar profil. Kawan-kawan yang lain ada masalah tak nampak slide? Tak ada. Semua nampak? Shani nampak, Shanice? Nampak. Nampak Nampak. si Ziyang nampak. Okey, baik. Yang lain nampak? Gantik bawah nampak? Nampak. Okey, nampak. Bagus. Okey, Aisyah dah nampak ke belum? Tak apalah, tak payahlah herankan saya. Cikgu teruskan je. Kamu ni masih tidur ke apa ni? Taklah, mana ada. Saya dah bangun lah. Okey, cikgu rasa kamu setting tak betul tu kot. Kamu cuba Tak, saya tak ada line. online tak apa-apa. Okey, tapi tak apa. Nanti kalau tak dapat tengok apa semua, nanti kamu boleh tengok dekat Google Classroom Okey. Okey, baik. Kita teruskan hari ni 28 Jun hari Isnin. Hari ni kita nak tengok tajuk keselamatanmu, keutamaanku. Okey, unit 10 selamat di mana-mana. Hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar bukan kemahiran, kita nak belajar aspek seni bahasa iaitu melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami puisi tersebut. Jadi hari ni kita nak belajar mendeklamasi saja, mendeklamasi saja dan juga menyatakan maksud saja. Okey, jadi hari ni kita nak belajar mendeklamasi saja dan juga menyatakan maksud saja. Kalau kamu masih ingat, minggu lepas kita ada buat satu aktiviti iaitu menghasilkan satu rangkap saja. Masih ingat? Ingat. Ingat minggu lepas ada kawan kamu yang dia bagi contoh macam Pravin, dia ada share dia punya sajak dekat cikgu, tapi kawan-kawan yang lain tak ada share. Okey, jadi cikgu kadang kecewa juga bila kita buat aktiviti Google Meet nak ada interaksi dua hala, nak ada bersemuka secara dalam alam maya ni, tapi tak semua yang bagi kerjasama. Jadi nak buat macam mana? Banyak kerja kamu yang cikgu tunggu tapi tak sampai-sampai. Banyak banyak. Cikgu tak nak sampai nanti kalau cikgu sebut nama kamu dalam grup WhatsApp, nanti guru besar tengok, nanti guru besar marah. Cikgu tak nak lah sampai macam tu. Kamu kena ingat-ingat sendiri ya. Boleh tahun 6 dah tahun 6 dah. Banyak utang kamu tu. Saya bukan surah syemeh. No, cikgu maksudkan siapa yang tak share lah. Apa saja kerja yang cikgu suruh buat dia tak buat. Ah, Bukan bahasa Melayu saja, PJ, pengakap, banyak kerja yang tak buat, tak hantar. Oh, cikgu pengakak saya tak ada cakap itu lagi. Banyak bukan setakat pengakap, PJ pun sama, ada PJ, ada cikgu suruh buat video. Tak ada hantar, cikgu tunggu je. Cikgu tak nak lah sampai cikgu up nama tau. Tahu apa maksud up nama? Naikkan nama kamu dalam grup WhatsApp tu. Cikgu tak mau lah sampai macam tu.
Okey, jadi cikgu harap kamu sedar diri, sedar rakan Kalau kawan kamu belum hantar, pesan-pesan dekat kawan suruh hantar, okey. Supaya nanti kita tak tahu bila buka sekolah. Cikgu tak nak nanti bila buka sekolah jadi macam hari tu. Masih ingat hari tu? Masa kita PDPR, masa awal-awal tahun tu, awal tahun, masa bulan Januari, Februari, kita PDPR. Ingat lagi? Balik sekolah hari pertama cikgu semua marah. Kamu takkan masih suka macam tu? Kan? Cikgu bagi kerja tak banyak tau. Cikgu bagi kerja tak banyak. Sebab cikgu fikir kalau bagi banyak-banyak nanti kamu tak sempat buat. Cikgu fikir macam tu. Cikgu cuba sedaya upaya bagi kerja apa? Seminimum yang boleh. Paling sikit cikgu bagi. Cikgu tak mau bagi banyak-banyak. Sebab bagi banyak-banyak cikgu tahu. Cikgu lain pun bagi banyak. Kan nanti banyak sangat kerja kamu kata tak sempat siap. Tapi bila dah bagi sikit pun tak buat. Wah, cikgu pun rasa macam kecewa lah. Okay, jadi cikgu harap tolong yang tahun 6 ni, terutama tahun 6. Sebab tahun 6 kamu dah besar. Kamu dah boleh fikir sendiri. Jadi cikgu harap apa kerja yang cikgu bagi, kamu siapkan lah. Walaupun sekarang tak boleh hantar buku. Tapi kamu buat lah. Supaya nanti bila naik je, buka je sekolah. Okay, kamu datang ke sekolah, semua kerja dah siap. Tak adalah nanti bila cikgu semua tanya, masa hari pertama tu nanti adalah yang ponting sekolah lah tak datang. Okay, taktik yang sama, cikgu tak nak lah sampai macam tu lah. Tak datang ada sebab. Sebab dia kerja dia tak siap. Dia takut nanti cikgu bising-bising lah. Jadi dia pun tak datang. Bagilah alasan macam-macam. Cikgu tak suka lah macam tu. Okey. Boleh Boleh ingat pesanan cikgu ni? Boleh. Okey. Jadi lepas ni cikgu nak kamu check Google Classroom tu. Tengok balik slide-slide yang cikgu dah share tu. Okey. Mana kerja yang kamu kena buat, kamu buat. Terutamanya karangan, ulasan, bina ayat ke. Yang cikgu dah share dekat kamu. Tolonglah buat. Sebab nanti mak kamu tengok, apa buku tak ada buat apa ni, kosong ni. Lagi satu tu buku kerja tu. Ni buku kerja ni. Ni buku kerja ni. Cikgu harap kamu buat. Hari tu last cikgu bagi bina ayat. Tak salah cikgu. Betul tak? Ingat lagi ke tak tu? Dah buat ke belum bina ayat tu? Dah cikgu saya sudah buat. Yang bina ayat lawatan ke mana tu? Lawatan ke... Cikgu foto bagi cikgu kak. Sekejap cikgu nak tengok balik. Mana ni. Muka surat 26 yang melawat ke rumah orang-orang tua ni. Ingat tak? Cikgu ada bagi hari tu. Ingat tak? Ingat. Cikgu harap kamu buat. Jangan nanti bila dah buka sekolah tengok buku kosong je kan. Bersih, suci dan murni je. Lepas tu nanti cikgu bagi tahu suruh buat, tak nak buat, cikgu bagi tahu dekat guru besar, dah kamu kena marah. Tak pasal-pasal kena rotan dan sebagainya. Okey, sepatutnya dah tahun 6 kamu dah boleh berfikir dengan lebih matang dengan lebih dewasa sebab kamu dah makin besar. Okey, cikgu harap pesanan cikgu tu kamu ambil berat anggap sebagai satu pesanan yang sangat penting. Jadi masa PDPR ni bukan untuk duduk rumah main game dan sebagainya, tapi untuk buat kerja sekolah. Hari Sabtu Ahad nak main-main lah. Hari sekolah macam biasa, sekolah. Cumanya kita tak pergi sekolah aja. Cuma kita belajar dari rumah. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Hari ni kita nak mendeklamasi sajak. Okey. Jadi kita tengok kriteria kejayaan dia. Murid dapat melafazkan teks sajak dengan betul dan juga murid dapat menyatakan maksud sajak. Jadi hari ni kamu kena pandai dua benda ni. Iaitu yang pertama kena pandai lafaz sajak. Dan yang kedua, bukan lafaz sajak, deklamasi sajak. Dan yang kedua, boleh menyatakan maksud sajak tu. Kamu kena kuasai dua benda ni. Okey, hari ni kita tengok dulu satu puisi. Okey, satu puisi ni. Kita tengok dekat sini dia ada tulis. Okey, muridku, nasihatku jangan dilupa, kata-kata ini amat bermakna. Rehat dan rawat berhenti seketika agar badan kita berasa lega.
Baik, kamu cuba tengok. Dekat sini ada berapa perenggan? Ada berapa rangkap? Okey, bukan perenggan. Perenggan ni untuk karangan. Kalau puisi, kita panggil sebagai rangkap. Okey, ada berapa rangkap? 5. Okey, ada 5 rangkap. Cuba tengok rangkap pertama. Ada berapa baris? 5 baris. 5 baris. Okey. Cuba tengok rangkap yang kedua. Ada berapa baris? 6 baris. 6 baris. Rangkap yang ketiga? 5. 5. Rangkap yang keempat? 5. Rangkap yang kelima? 4. 4. Okey. Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia tak sama? Ha. Kerana ini bukan pantun lah. Okey. Shanice cakap puisi ni bukan pantun. Jadi ini bukan pantun Kalau pantun dia mesti sama setiap rangkap, betul? Betul. Okey, kalau rangkap pertama 4 baris, rangkap kedua pun 4 baris. Rangkap ketiga 4 baris, rangkap keempat 4 baris, rangkap kelima 5 baris. Itu pantun. Okey, kemudian kita tengok lagi. Cuba tengok baris yang pertama. Ada berapa perkataan untuk rangkap pertama? Baris pertama berapa ayat? Berapa perkataan? 1. Satu je. Okey, cuba tengok baris yang kedua. Ada berapa perkataan? Baris yang kedua. Ada berapa perkataan untuk rangkap pertama? 1. Semua 1. Rangkap pertama, Muridku. baris kedua. 3. Oh, kedua. Okey, ada 3. 3. Okey, nasihatku jangan dilupa. Ada 3 perkataan. Cuba tengok baris yang ketiga. Ada berapa perkataan pula? 4. Okey. Nampak tak? Setiap baris, bilangan perkataan dia tak sama. Perasan tak? Perasan. Okey, jadi ini puisi apa? Cuba Modern. tengok. Ni rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4, rangkap 5. Pada yang tak tahu rangkap tu apa, rangkap tu dia macam perenggan lah. Kalau kita buat karangan, dipanggil perenggan. Kalau dalam puisi, kita panggil sebagai rangkap. Okey, sama aja. Okey, macam kalau karangan, kita panggil baca. Kalau pantun, kita panggil lafaz. Okey. Pantun kita panggil lafaz. Syair kita lagukan syair. Iramakan syair. Kalau sajak kita panggil deklamasi sajak. Boleh? Maksud dia sama, iaitu baca. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Ini puisi apa ni rasa-rasanya? Rasa-rasa kamu lah. Puisi moden. Puisi moden. Okey, ingat Ada 2 puisi yang kita belajar di sekolah. Yang pertama puisi tradisional, yang kedua puisi moden. Puisi tradisional, bila sebut tradisional maksudnya lama lah. Puisi yang lama. Puisi lama ni biasanya dia ada bentuk terikat. Bentuk terikat ni maksudnya dia ada peraturan dia. Dia tak bebas. Dia ada peraturan. Macam pantun, dia mesti 4 baris satu rangkap. Dia mesti 2 baris satu rangkap. Okay, dia tak boleh suka hati. Lepas tu dia punya rima akhir, rima tengah dia mesti sama. Bunyi dia tu, rima dia tu. Okay? Mesti sama. Tapi kalau yang ni kamu tengok, dia tak sama. Cuba tengok. Rangkap 1. Muridku. Nampak ni, dia ada muridku. Tiba-tiba nasihatku jangan dilupa. Ada pa pula. Kata-kata ini amat bermakna. Ni na pula. Rehat dan rawat berhenti seketika. Ni ka. Agar badan kita berasa lega. Nampak ni? Dia tak sama. Maksudnya dia bebas. Suka hati lah. Jadi kawan kamu cakap tadi ini puisi moden. Okey, betul. Ini puisi moden. Nama puisi moden ni apa? Siapa boleh jawab?
Ini namanya apa? Saya Ni. Puisi apa ni? Kawan kamu cakap tadi puisi moden. Jadi ini namanya apa? Pantun. Syair. demi kasih. Bukan. Tak, maksud cikgu ini jenis puisi apa? Jenis pantun ke? Jenis syair ke? Jenis gurindam ke? Sajak ke? Syair. Syair ke? Ha, ini apa ni sebenarnya ni? Saja. Sajak. Bukan. Syair. Pantun. Ha, yang mana satu? Cepat. Sajak. Sajak. Okey, ingat puisi moden sajak sahaja. Okey, puisi moden hanyalah sajak. Selain daripada tu, puisi tradisional. Sebab dia ada peraturan dia. Dia ada dia tak bebas. Dia terikat. Boleh faham? Boleh Boleh. Okey, baik. Kita tengok. Okey, ini puisi apa? Namanya sajak. Sajak. Okey, kita ingat balik objektif kita tadi. Objektif kita apa tadi? Ingat lagi tak? Apa objektif kita tadi? Apa yang kita perlu belajar hari ni? Masih ingat? Boleh sebutkan semula apa yang kita perlu belajar hari ni? Tahu Nam? Saya sudah lupa. Sudah lupa? Ayo, cepatnya kamu lupa. Cikgu tunggu jawapan kamu. Sebab kamu tak ada buka webcam, cikgu pun tak tahu kamu buat apa. Kamu tidur ke apa. Cikgu pun macam ni nak tutup webcam. Cakap sambil baring ke. Cikgu memang tutup webcam pun kan? Cikgu tak tutup webcam. Cikgu on webcam. Mana? Saya tak nampak. Apa? Yelah sebab kamu nampak slide kan, betul? Saya tak nampak slide, saya tak nampak cikgu. Saya nampak profil cikgu. Oh, yang lain tak ada nampak cikgu punya muka ke? Ada. Boleh nampak muka cikgu? Aisyah punya ada cikgu. Ada. Aisyah punya internet mesti lag. Oh. Okay, cikgu rasa cikgu tak off webcam. Cikgu memang tak off webcam. Cikgu buka je. Okay, jadi apa yang kita nak belajar hari ni sebenarnya ni? Dah lupa lah? Okay, cikgu teruskan je lah. Kalau kamu tak nak pergi kerjasama, cikgu teruskan je lah. Cikgu jadi Dora the Explorer lah hari ni. Cikgu tanya. Apa? Membaca. Membaca dan memahami. Okay, cikgu jadi Dora the Explorer hari ni. Apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai hari ini? Mendeklamasi serangkap sajak dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan menyatakan maksud sajak. Hari ini kita nak belajar mendeklamasi sajak, tapi serangkap aja. Setiap orang serangkap sahaja. Tak payah sampai 5 rangkap tu. Okey, jadi setiap orang deklamasi satu rangkap sajak dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan menyatakan maksud sajak. Okey, kita akan belajar macam mana cara nak deklamasi sajak dan juga kena belajar macam mana cara nak menyatakan maksud sajak tu. Okey, itu yang kita nak belajar hari ni. Okey, sebelum kamu nak tahu macam mana cara nak deklamasi sajak, macam mana nak tahu cara nak tentukan dia punya maksud sajak tu, kita kena faham dululah sajak tu macam mana. Okey. Bila sebut sajak, sajak ni merupakan puisi Melayu moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat. Okey, pada jumlah baris, perkataan sebaris, rangkap, rima dan sebagainya. Okey, dia bebas. Dia tidak terikat. Itu yang kamu kena ingat.
Dia tak macam pantun, dia tak macam syair, dia tak macam gurindam dan sebagainya. Yang tu puisi tradisional. Ini puisi moden. Puisi moden dia bebas. Okey, bila sebut puisi sajak ni, fungsi dia untuk apa? Dia ada banyak fungsi dia. Okey, fungsi dia untuk mengaktifkan taakulan ataupun dipanggil sebagai pertimbangan dan penilaian pembaca dan menawarkan pengalaman estetik, bukan penghargaan terhadap keindahan. Maksud estetik itu bukan penghargaan terhadap keindahan dengan nilai keindahan yang memukau. Jadi bila kamu belajar tentang sajak ni, kamu dapat belajar menakul lah. Belajar untuk membuat pertimbangan. Okey, dengan keindahan-keindahan bahasa ni. Lepas tu kamu dapat memperkaya bahasa. Memperkaya bahasa maksudnya kamu dapat menambahkan bahasa kamu lah. Kosa kata kamu tu. Dapat belajar sesuatu dari segi bahasa. Dan meluaskan skop tema dan persoalan melalui pembacaan yang meluas. Jadi bila kita baca sajak, kita akan cuba untuk memahami perkataan-perkataan baru. Jadi kita boleh rujuk kamus dan sebagainya. Selain daripada tu, fungsi dia juga untuk mendidik dan menghibur. Okay, mendidik dan menghibur. Macam cikgu pernah cakap sebelum ni, minggu lepas, cikgu ada cakap tentang sajak ni. Sajak ni orang buat lagu. Orang buat lagu. Kalau kamu masih ingat Okay, contoh lagu apa? Lagu hip hop tu. Lagu rap tu. Okay, mereka buat lagu menggunakan sajak Okay, menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Sebab tu bila kita dengar lagu tu rasa best. Sebab lagu tu dia guna bahasa-bahasa yang indah. Tapi kalau lagu tu menggunakan bahasa-bahasa yang tak indah, itu sekejap je lah lagu tu selalunya. Okay. Tapi kalau lagu yang menggunakan bahasa yang indah ni, selalunya dia dapat bertahan dengan lebih lama. Dia evergreen sikit lah. Seterusnya, dia menjadi idaman pembaca dan pendengarnya melalui isi dan keindahan sajak itu sendiri. Okay. Tapi zaman sekarang cikgu tak pasti sama ada orang masih suka membaca atau tak. Okay. Seterusnya, meninggalkan kesan intelektual. Jadi bila kita belajar tentang sajak ni, kita boleh jadi pandai sebab kita akan berfikir. Kita akan cuba berfikir. Seterusnya, memberi nafas baru kepada penulis untuk meluahkan apa yang ingin disampaikan melalui penulisan sajak yang bebas. Okey, kalau dulu orang nak tulis pantun, mungkin dia rasa susah sebab dia tak pandai dia punya peraturan. Dia tak tahu dia punya peraturan. Nak hasilkan pantun pun bukan senang. Jadi kalau nak lebih senang, buat sajak. Macam Pravin minggu lepas dia boleh buat sajak dengan senangnya. Okey. Jadi siapa-siapa pun boleh buat sajak ni. Tak ada kata kena pandai pantun atau syair. Okey. Sebab dia bebas. Dan yang terakhir boleh berjaya menimbulkan kontroversi. Kontroversi itu maksudnya perselisihan pendapat dalam pemikiran pembaca. Jadi bila kita baca satu ataupun kita deklamasi satu sajak, ada orang dia faham macam ni. Ada orang dia faham macam ni. Jadi dia akan berlaku perselisihan pendapat. Dari segi maksud sajak tu. Ada orang kata, sajak ni maksudnya beginilah. Sajak dia bukan. Maksudnya begini. Dia akan ada perselisihan pendapat. Jadi itu bagus lah. Sebab dia akan menghasilkan orang yang boleh berfikir dengan lebih baik. Okey, itu fungsi sajak. Seterusnya nada-nada. Okey, nada yang ada dalam sajak. Jadi nak baca sajak ni, nak deklamasi sajak ni, kita kena tahu dia punya nada dia. Nada dia antara yang pertama ialah melankolik. Melankolik ni untuk sedih. Contoh, tema sajak kita tu sedih. Jadi kena baca dengan sedih. Kena baca dengan sedih. Kena deklamasi dengan sedih. Perasaan kita tu mesti kena dalam keadaan sedih. Okey, yang seterusnya romantis. Romantis ni kalau kita punya sajak tu bertemakan ada unsur-unsur gembira, cinta, kasih sayang. Kita kena baca dengan romantis. Nanti cikgu tunjuk macam mana cara baca dia. Yang ketiga, patriotisme. Patriotisme ni berkaitan dengan semangat cinta akan negara kita. Okey, cinta tanah air kita. Okey, macam mana nak baca? Ada cara dia. Sinisma. Sinisma ni menyindir. Macam mana kita nak sindir orang. Okey, macam mana kita nak perli orang. Ada cara baca dia. Dan yang terakhir, protes. Protes ni penolakan, penentangan ataupun pemberontakan ataupun senang kata tidak setuju
Jadi macam mana kita nak baca kalau kita tak setuju? Cara dia macam mana? Dia ada dia punya nada dia. Okey, jadi kita nak tengok sajak hari ni bertajuk keselamatanmu, keutamaanku. Okey, tema sajak ni ialah kasih sayang dan juga keselamatan. Jadi nada yang sesuai kita guna ialah nada romantis. Okey, nada romantis. Okey, cikgu nak kamu dengar dahulu macam mana cikgu deklamasi sajak ni. Okey, nanti cikgu nak setiap orang kena deklamasi sajak ni setiap rangkap. Okey, dengar dahulu. Cara deklamasi dia begini dengar. Muridku, nasihatku jangan dilupa. Kata-kata ini amat bermakna. Rehat dan rawat, berhenti seketika agar badan kita berasa lega. Muridku, ingatlah dompetmu. Pastikan di sisimu. Biarlah bersama-sama. Takut nanti hilang entah ke mana. Kelak pasti timbulkan sengketa. Muridku, masihkah kamu di situ? Bersendirian tanpa tuju. Mungkin bahaya sedang menunggu. Nanti diculik tak siapa yang tahu. Muridku, jika kamu hadapi masalah, usah kamu berasa gundah. Tiupkan whistle yang diserah. Bantuan pasti akan dikerah. Muridku, keselamatanmu, keutamaanku. Usah leka akan nasihatku demi kasih sayangku yang jitu. Baik, boleh dengar tak apa cara cikgu baca tadi tu? Boleh. Boleh. Itu melodi ataupun nada romantis. Dia tak keras. Tahu maksud tidak keras? Kita baca dengan lembut lah. Dia baca dengan lembut. Kalau kita baca dengan nada melankolik. Nada melankolik ni nada yang sedih, kecewa. Dia kena baca dengan dalam keadaan sedih ataupun kecewa. Contoh, muridku, nasihatku jangan dilupa. Contoh lah kan. Boleh faham tak? Boleh faham tak macam mana apa yang dimaksudkan dengan melankolik? Okey, kalau sedih, kalau kamu baca tengok, dia semua ni semua benda-benda sedih ni. Jadi kena baca dengan sedih. Kena baca dengan nada melankolik. Tapi yang ni tak ada sedih pun. Dia tak ada sedih. Dia cuma pesanan sebab dia kasih sayang terhadap murid dia. Dan dia nak bagi tahu tentang keselamatan kepada anak murid dia. Jadi dia kena baca dengan nada romantis. Okey, boleh Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu nak dengar setiap orang lafaz ataupun deklamasi setiap rangkap sajak ni. Okey, rangkap pertama. Siapa nak cuba dulu? Cepat, tahun 6. Siapa nak cuba dulu? Saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya tak ada. Buku teks ada, buku teks. Oh, buku teks. Okey. Tengok buku teks muka surat 50. Okey, kita guna buku teks saja ni, muka surat 50. Siapa yang tak dapat tengok slide, boleh tengok buku teks. Janganlah dengar tapi tak ada tengok buku teks. Sebab tu cikgu suruh tengok sediakan buku teks. Okey. Siapa nak mula dulu? Cepat. Tahun 6. Kenapa pasif sangat pagi ni? Ada masalah apa? Nak kata kelas pukul 7.4. Berapa cikgu? 50. Nak kata kelas mula-mula, ini dah kelas yang kedua. Pagi tadi kelas apa? Cina. Bahasa Cina. Kenapa kelas bahasa Melayu yang mula pukul 10 kamu pasif macam baru bangun tidur? Aktif sikit. Okey, siapa nak mula dulu?
Okey, Aisyah. Deklamasi sajak rangkap pertama. Muridku, nasihatku jangan dilupa. Kata-kata ini amat bermakna. Rehat dan lawat berhenti seketika agar badan kita berasa lega. Okey, terima kasih Aisyah. Bagus. Macam itulah nada romantis. Okey, yang kedua, rangkap kedua. Cepat. Setiap orang mesti setiap orang. Okey, go. Siapa? Cikgu saya. Okey, Pravin, go. Muridku, ingatlah dompetmu. Pastikan di sisimu. Biarlah bersama-sama. Takut nanti hilang entah Entah. ke mana. Kelak. Kelak pasti timbulkan Sengketa. sengketa. Okey, terima kasih Pravin. Bagus. Seterusnya, rangkap ketiga. Rangkap ketiga. Deklamasi saja rangkap yang ketiga. Siapa pula? Cepat. Pravin dah tadi. Cikgu nak setiap orang. Mesti setiap orang. Tak boleh diam. Semua orang kena. Cepat. Okey, ganti bau. Bagus ganti bau. Okey, ganti bau. Okey, ganti bau. Teruskan. Muridku. Masihkah kamu? Rangkap yang ketiga. Yang ketiga ni. Kamu Di situ. Bersendirian. bersendirian Tanpa tanpa tujuh mungkin bahaya sedang menunggu. Nanti diculik. Tak siapa yang tahu. Okey, terima kasih Gantik Bau. Bagus kerana mencuba untuk mendeklamasi juga. Okey, seterusnya yang keempat, rangkap yang keempat. Okey, Lim Zeng Hang. Muridku, jika kamu hadapi masalah, usah kamu berasa gundah. Tiupkan whistle yang diserah. Bantuan pasti akan digerak. Okey, terima kasih Lim Zeng Hang. Bagus. Okey, yang kelima, Damia. Muridku, keselamatanmu keutamaanku. Usah leka akan nasihatku demi kasih sayangku yang jitu. Okey, Damia lajunya baca. Sekali lagi Damia. Dia tak boleh laju sangat. Muridku, keselamatanmu keutamaanku. Usah leka akan nasihatku demi kasih sayangku yang jitu. Okey, terima kasih Damia. Macam itulah, dia tak boleh laju sangat. Okey, seterusnya. Okey, Sam Jing Hong. Mula balik, rangkap pertama.
Muridku, nasihatku jangan dilupa. Kata-kata ini amat bermakna. Rehat dan rawat berhenti seketika agar badan tidak berasa lega. Okey, bagus. Seterusnya, terima kasih Sam. Okey, Lim Wan Yi, rangkap yang kedua. Muridku, ingatlah dompetmu. Pastikan di sisimu. Biarlah bersama-sama. Takut nanti hilang entah ke mana. Kelak pasti timbulkan sengketa. Sengketa. Okey, terima kasih Lim Wan Yi. Seterusnya, rangkap yang ketiga. Siapa lagi yang belum? Banyak lagi yang belum ni. Okey, cepat. Yang belum nak cikgu sebut nama. Okey, rangkap yang ketiga. Tak ada nak cikgu sebut nama lah. Log on. Rangkap ketiga, log on. Log on. Ada tak? Ada. Okey, log on. Deklamasi rangkap yang ketiga. Muridku. Muridku, masihkah kamu di situ, bersendirian, tanpa tuju? Mungkin bahaya sedang menunggu. Nanti diculik, tak siapa yang tahu. Okey, terima kasih log on. Bagus. Seterusnya, yang belum lagi. Cepat. Siapa? Nak kena sebut nama juga. Okey, Ku Yang Ying. Rangkap yang keempat. Muridku, jika kamu hadapi masalah, usah kamu berasa gundah. Tiupkan whistle yang diserah, bantuan pasti akan digerak. Okey, terima kasih Ku Yang Ying. Laju sikit, agak laju tu. Dia kena perlahan sikit Jangan laju sangat. Okey, seterusnya Si Ziyang. Okey, Si Ziyang. Rangkap terakhir. Muridku, keselamatanmu Keutamaanku. keutamaanku uslah Leka. akan Nasihatku. nasihatku demi kasih saya yang Jitu. Okey, terima kasih Si Ziyang kerana mencuba untuk deklamasi rangkap yang terakhir. Okey, kita ulang balik rangkap yang pertama. Siapa lagi yang belum? Shanice belum kan? Oh, Shanice. Yang belum yang lagi Shanice, Wong Yi Fong, Wesley dan juga Hao Junyi. Okey, Bong Jingwen seorang lagi. Okey, Wong Yi Fong nak cuba. Okey, Wong Yi Fong bagus. Cuba rangkap pertama. Muridku, nasihatku jangan dilupa. Kata-kata ini amat makna. Rehat dan rawat berhenti seketika agar badan kita berasa lega. Okey, terima kasih Wong Yi Fong. Bagus. Seterusnya, rangkap kedua. Orang yang belum, yang cikgu dah sebut nama tadi tu. Cepat. Wesley. Shanice. Hao Junyi. Bong Jingwen. Cepat. Wesley, mana Wesley? Wesley cepat. Muridku, ingatlah
Ingatlah dompetmu. Ingatlah dompetmu. Pastikan di sisimu. Biarlah bersama-sama. Takut nanti hilang entah ke mana. Kelak pasti timbulkan sengketa. Okey, terima kasih Wesley. Seterusnya, yang belum, Bong Jingwen. Okey, sambung. Muridku, masihkah kamu di situ, bersendirian tanpa tuju? Mungkin bahaya sedang menunggu. Nanti diculik tak, siapa yang tahu? Okey, terima kasih Bong Jingwen. Okey, ada 2 orang lagi, Shanice dan juga Hao Junji. Cepat. Rangkap yang keempat. Shanice, mana Shanice? Hao Junji nak baca? Hao Junji baca. Jika kamu hadapi masalah, usah kamu berasa Gundah. kita si yang dikira Al-Quran pagi akan dikira. Okey, terima kasih Hao Junji. Dan orang yang terakhir, Shanice. Mana Shanice? Shanice ni dia buat apa ni? Shanice. Tidur ke apa ni Shanice ni? Siapa-siapa tahu Shanice buat apa? Pravin tahu tak Shanice buat apa, Pravin? Mana saya tahu? Manalah kok kamu ada chat dengan dia ke? Tak ada Tak ada. Mana dia pergi ni? Shanice! Tengok tu. Kau dalam kelas tidur. Oh, Shanice. Tengok tu. Dia dah hilang. Hei, baru je tadi cikgu dah beletih. Dah cakap pasal bagi tumpuan dalam kelas. Okey, siapkan kerja. Ini kelas yang kedua kamu dah buat hal lah. Hai, dah lama sikit kamu buat perangai ni. Kamu kena faham situasi sekarang ni dengan masalah COVID. Dengan kita tak dapat pergi ke sekolah, kena belajar cara begini. Semua orang tak suka. Cikgu pun tak suka. Yang kata kamu je tak suka, cikgu pun tak suka. Tak selesa kot ajar macam ni, belajar macam ni. Memang tak selesa. Tapi nak buat macam mana? Ini je yang cara kita ada untuk kita belajar. Cikgu harap kamu dapat bagi kerjasama lah. Kalau tak dapat masuk kelas cikgu ada masalah, contohlah masalah internet dan sebagainya. Kamu bagi tahu kat cikgu awal-awal. Cikgu akan sediakan bahan ni dan letak dalam Google Classroom. Okey, tapi kalau kata semua tak dapat nak bekerjasama dalam Google Meet, kita tak payah buat Google Meet lagi pun tak apa. Cikgu pun tak ada masalah. Cikgu ikut keselesaan kamu. Ada orang dia rasa susah cikgu nak Google Meet. Sebab Google Meet ni guna data yang banyak. Handphone saya tak dapat nak guna dan sebagainya. Tak ada masalah. Kita buat Google Classroom. Tapi masalah dulu kamu yang minta nak Google Meet. Tapi sekarang bila dah buat Google Meet, kamu tak bagi kerjasama pula. Itu yang cikgu rasa macam aduh. Okey, tak tahu nak buat macam mana. Cikgu cuba nak bantu. Tapi kalau kamu tak suka dibantu, apa boleh buat Okey, sepatutnya semua orang kena baca. Tapi seorang lagi belum baca. Belum deklamasi saja. Jadi cikgu teruskan sajalah. Okey, biarlah. Siapa nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah.
Cikgu cuba sampaikan apa yang sepatutnya. Okey. Terpulang pada kamu nak belajar atau tak. Ini tahun terakhir kamu bersama cikgu. Tahun depan kamu tak jumpa cikgu lagi. Okey. Tadi kamu dah deklamasi sajak ni. Bila dah deklamasi sajak, kita kena faham maksud sajak. Jadi macam mana cara nak faham sajak ni? Okey, kita tengok. Yang pertama, rangkap yang pertama, dia ada cakap rehat dan rawat berhenti seketika agar badan kita berasa lega. Sebenarnya dalam sajak, setiap baris adalah makna. Setiap baris adalah makna. Sampai dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah semuanya makna dia. Ada makna. Ada maksud. Tetapi kita boleh tengoklah mana yang dia tekankan. Mana yang dia fokuskan. Kalau kamu perasan, dia ada pengulangan. Tahu apa maksud pengulangan? Ulang. Dia ulang benda yang sama. Apa yang dia ulang benda yang sama setiap rangkap? Siapa boleh perasan? Setiap rangkap dia ulang benda yang sama. Dipanggil sebagai pengulangan. Apa yang dia ulang? Tahu Nam? Dia ulang ayat yang sama. Apa yang dia ulang? Apa yang dia ulang benda yang sama dalam setiap rangkap? Muridku. Lim Zeng Han cakap muridku. Kalau kamu perasan, setiap rangkap dia ulang muridku, 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 muridku. Ini sama je. Okay, sama. Tengok baris yang kedua. Dia kata nasihatku jangan dilupa. Yang ni sama tak dengan setiap rangkap? Baris yang kedua. Baris yang rangkap yang kedua dia kata ingatlah dompetmu. Baris kedua rangkap ketiga, masihkah kamu di situ? Baris kedua rangkap keempat, jika kamu hadapi masalah. Baris kedua rangkap kelima, keselamatanmu, keutamaanku. Sama tak setiap rangkap? Sama atau tidak? Baris kedua. Baris kedua setiap rangkap. Sama tak? Sama atau tidak? Tahu 6. Sama atau tidak? Baris kedua setiap rangkap. Baris pertama sama kan? Muridku, 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 muridku. Baris kedua sama tak? Tak sama. Tak sama. Jadi yang hanya dia ulang berulang-ulang kali hanyalah baris pertama setiap rangkap, iaitu muridku. Jadi yang lain-lain tu tak sama. Jadi kamu janganlah anggap semuanya dia ulang ataupun semua tak sama. Ada yang sama, ada yang tak sama. Okey. Jadi itu kita kena pastikan dahulu. Tengok setiap rangkap dalam sajak ni. Okey, kita tengok poin penting dia ataupun isi penting dia. Dia kata rehat dan rawat berhenti seketika agar badan kita berasa lega. Cara nak tulis dia punya maksud begini. Maksud rangkap pertama sajak ini ialah penulis. Kenapa guna penulis? Sebab orang yang tulis ni kita panggil dia sebagai penulis. Boleh faham? Orang yang tulis sajak ni. Orang yang tulis sajak kita panggil sebagai penulis. Boleh faham? Sekejap lagi kamu kena bagi tahu cikgu ni maksud rangkap kedua, ketiga, keempat dan kelima ni. Cikgu bagi contoh rangkap pertama je. Okey. Tengok maksud rangkap pertama sajak ini ialah penulis menasihati muridnya. Dia nasihat murid dia, sebab tu dia kata muridku. Supaya berhenti untuk berehat, direhat dan rawat. Rehat dan rawat berhenti seketika. Maksudnya dia suruh berhenti berehat, direhat dan rawat agar tubuh dapat rehat dan kembali bertenaga. Tengok, agar badan kita berasa lega. Lega maksudnya dekat sini badan kita dapat berehat dan kembali bertenaga. Itu maksudnya. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok rangkap yang kedua. Muridku, ingatlah dompetmu. Okey. Pastikan di sisimu. Biarlah
bersama-sama. Takut nanti hilang entah ke mana. Kelak pasti timbulkan sengketa. Apa maksud rangkap yang kedua? Siapa nak bagi contoh? Siapa nak bagi cadangan? Apa maksud rangkap yang kedua? Cara dia sama je tulis macam rangkap yang pertama. Macam mana? Cepat. Cuba nyatakan maksud rangkap yang kedua ni. Tahun 6. Ada ke tak ada ni? Ada. Cubalah. Apa susah sangat nak cuba ni? Shanice ada lagi tak, Shanice? Oh, Shanice. Shanice ni ke mana dia ni? Sudah missing. Dia dah hilang ni. Nanti cikgu nak kena bagi tahu dekat guru besar lah macam ni. Jangan sampai cikgu rasa tak suka nak buat Google Meet dah. Cikgu nak prepare untuk kelas Google Meet ni, cikgu terpaksa buat macam-macam tidur lambat dan sebagainya, nak siapkan bahan. Tapi kalau macam ni kamu punya feedback, macam ni kamu punya kerjasama, cikgu rasa sia-sia cikgu buat. Saya tak sure ini betul lah. Cikgu kata cuba. Bila cuba mesti ada salah, mesti ada betul. Ada sebelum ni ada ke cikgu marah kalau kamu cuba salah? Ada? Tak ada. Cikgu nak kamu cuba. Bukannya kamu tak nak cuba. Kalau tak nak cuba sampai bila? Tak tahu betul atau salah. Okey, cuba. Rangkap kedua ialah itu ingatlah dompetmu pastikan sisimu. Okey, cuba buat ayat Pravin. Cuba buat ayat yang lengkap macam rangkap satu. Maksud rangkap kedua. Maksud rangkap kedua ialah. Cuba tengok contoh. Cikgu dah bagi contoh, Pravin. Cikgu dah tulis maksud rangkap pertama saja ini ialah penulis menasihati muridnya supaya apa? Kalau yang rangkap yang kedua pula macam mana? Cuba. Maksud rangkap pertama saja ini maksud rangkap kedua. Sekarang kedua. Maksud rangkap kedua saja ini ialah penulis menasihati muridnya supaya ingat dompetnya dan pastikan dompetnya di sisi murid-murid. Okey. Supaya tak hilang. Itu saya faham. Okey, itu yang Pravin faham. Okey, tak apa Pravin. Tak ada masalah. Kamu cuba. Okey, kamu mencuba. Salah tak ada apa. Tak ada salah pun. Okey. Yang lain nak cuba. Siapa nak cuba lagi selain daripada Pravin? Pravin dah bagi tahu tadi. Yang lain nak cuba macam mana? Cuba bagi satu idea, satu pemahaman kamu. Kamu rasa apa? Apa maksud rangkap kedua tu? Cuba. Mula-mula kena cakap apa? Sebab saya tak nampak slide. Okey. Maksud rangkap kedua. Maksud rangkap kedua. Sajak ini ialah. Penulis. Mengingatkan ke apa ke? Mengingatkan kamu supaya menyimpan kamu? Siapa dompet. Kamu? Mengingatkan dia. Dia tu siapa? Cuba tengok dekat situ ada apa perkataan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan murid supaya menyimpan dompetnya. Pastikan dompet murid berada di sisi murid. Okey. Sebab takut nanti kena curi. Okey, boleh. Tak ada masalah. Terima kasih kerana mencuba. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak cuba selain daripada Aisyah dan juga Pravin? Bagus tu, cuba tu. Sebab apa cikgu suruh cuba? Kenapa rasa-rasa cikgu suruh cuba? Siapa boleh jawab?
So, kita Sebab belajar dekat sana tadi, dekat apa ni bawah dia suruh murid menyatakan maksud sajak. Okey, kenapa kita kena belajar benda ni? Siapa boleh jawab? Sebab Siapa boleh jawab? belajar apa aja. Siapa boleh jawab? Kenapa sebab kita kejap kena lagi kan, sebab kita kejap lagi kan nak buat sajak, kenalah memahami dulu baru boleh buat. Okey, cikgu nak tanya kamu. Rasa-rasa penting tak kita belajar benda ni? Penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Sebab dalam tu ada nilai murni dan lepas tu ada banyak kosakata yang perlu Okey. kita pelajari. Cikgu bagi satu Dengar betul-betul Tolong dengar betul-betul. Kenapa kita perlu belajar untuk menyatakan maksud sajak ni? Yang pertama, okey, Supaya tak kehilangan zaman. bukan. Yang pertama, petikan sajak macam ni boleh masuk dalam exam. Walaupun kamu kata cikgu dah tak ada UPSR. Betul tak ada UPSR, tapi peperiksaan di sekolah ada. Itu yang menggantikan UPSR. Okay. Kalau tak ada masuk dalam exam, cikgu pejam mata je. Cikgu cakap betul. Sebab cikgu tak nak pening-pening kepala nak fikir murid cikgu boleh belajar ke, boleh faham ke tak boleh faham, cikgu tak payah pening fikir. Tapi sebab benda ni masuk dalam exam. Kamu perasan tak kalau dulu kita belajar dalam exam soalan 25, petikan puisi. Perasan tak? Perasan ke tak perasan? Perasan? Petikan puisi. Dia ada tanya apa? Maksud sajak, maksud pantun. Betul tak? Betul ke tak betul? Cikgu. Ya. Betul. Nak cakap sekali lagi maksud tu. Ya? Saya nak cakap sekali lagi maksud rangkap kedua tu. Okey, boleh Pravin cuba. Tapi sekejap aja sebab masa sekarang dah pukul 11. Kita dah sampai masa dia dah. Nak buat macam mana? Cikgu cuba nak cepat tapi terpaksa cakap macam-macam. Okey, Pravin teruskan. Maksud rangkap kedua sajak ini ialah penulis menasihati murid-murid supaya dompet di tepi murid. Kalau dompet hilang, murid-murid akan menyusahkan sendiri. Okey, baik. Terima kasih Pravin kerana mencuba. Okey, cikgu nak kamu ingat dengar betul-betul. Semasa nak menulis sajak punya maksud ni, maksud sajak ni, yang kamu kena ingat, kamu kena tukar dia punya perkataan ni kepada sinonim dia. Tahu apa maksud tukar kepada sinonim? Boleh faham apa maksud tukar kepada sinonim? Kalau ada yang macam kamu boleh tukar, kamu tukarlah. Jangan salin sebiji tau. Tahu apa maksud salin sebiji? Salin bulat-bulat. Faham apa maksud salin bulat-bulat? Boleh faham tak? Kamu dapat dengar ke tak suara cikgu ni? Cikgu rasa cakap sorang-sorang. Dapat dengar cikgu. Cikgu rasa stres hari ni. Dapat. Dengan tahun 6, apa masalah dah. Cikgu rasa tak ada mood sebab cakap macam tak ada respon. Okey, baik. Macam ni lah. Slide ni cikgu letak dekat Google Classroom. Sekarang pun dah pukul 11. Kita pun sepatutnya dah tamat dah kelas. Sepatutnya lah. Tapi nak buat macam mana? Tak ada kerjasama. Hari Khamis nanti untuk kelas Bahasa Melayu, cikgu letak dekat Google Classroom saja. Cikgu tak dapat buat Google Meet dengan kamu. Sebab hari Khamis ni cikgu ada appointment untuk cucuk vaksin dekat Tampin. Jadi kita tak ada kelas Google Meet untuk BM. Jadi saya punya family pun bagi cucuk. Ya. Jadi kerja semua cikgu akan letak dekat Google Classroom. Nanti kamu tengok dekat Google Classroom. Dan yang hari ni pun ada kerja sepatutnya. Memang ada kerja. Kamu kena tengok nanti dekat Google Classroom. Cikgu share dekat Google Classroom. Okey. Ini contoh-contoh maksud untuk setiap rangkap. Nanti kamu kena salin semula sajak ni dalam buku tata bahasa.
Kamu kena salin semula sajak ni dalam buku tata bahasa. Kemudian di bawah dia kamu salin dia punya maksud. Okey, salin dia punya maksud. Okey, itu saja yang kamu belajar hari ni. Ingat lagi apa yang kamu belajar hari ni? Apa yang kamu belajar hari ni? Cara mendeklamasikan sajak Okey, cara mendeklamasikan sajak dan dengan menyatakan maksud sajak. okey, dengan menyatakan maksud sajak. Itu yang kita belajar hari ni sebenarnya. Okey, jadi cikgu minta maaf sebab tak dapat mengajar dengan baik hari ni. Okey, cikgu pun tak tahu apa masalah. Cikgu rasa tak selesa nak mengajar. Tak tahu apa punca, cikgu tak tahu. Jadi cikgu harap ya. Kalau cikgu tak panggil Syed, kita boleh cepat-cepat habiskan kelas tu. Apa? Cikgu tak memanggil Syed ni berapa kali kita boleh habiskan kelas. Cikgu tak tahu lah. Cikgu rasa hilang mood lah. Sekejap lagi cikgu ada kelas dengan tahun 3 pula. Cikgu tak tahu macam mana. Cikgu harap tak macam ni. Cikgu dah rasa hilang mood lah. Tak tahu nak cakap. Cikgu, nanti adik saya tak boleh masuk tau sebab telefon lagi satu tu tak ada line. Tak Dia apa. pula tak boleh bagi link dekat telefon ni. Okey, tak boleh masuk. Tak ada masalah. Cikgu share semua dekat Google Classroom. Cikgu harap sangat-sangat kamu tengok Google Classroom. Itu aja cara untuk kita belajar sekarang ni. Sebab kita tak boleh datang ke sekolah. Jadi, ingat belajar ni sangat penting. Nasihat cikgu. Cikgu, Ya. kenapa kita tak datang Google Meet kena beritahu cikgu leh? Kenapa tak datang Google Meet kena Nanti bagi cikgu cikgu? fikir bukan-bukan, Gara. Nanti cikgu fikir bukan-bukan. Bukan cikgu fikir bukan-bukan. Supaya cikgu tahu kenapa kamu tak masuk Google Meet. Faham tak? Jadi kita kena ingat, kita datang ke sekolah, macam biasa kita ada ambil kedatangan, betul tak? Attendance, betul? Siapa datang, siapa tak datang, betul tak? Jadi kalau kamu tak bagi tahu kenapa kamu tak datang, cikgu-cikgu akan anggap kamu ponting. Tahu apa maksud ponting? Absent. Boleh? Ponting sama ada sengaja atau tak sengaja. Kalau ponting disebabkan tak sihat, sakit dan sebagainya, boleh dimaafkan. Tapi kalau sengaja tak masuk, sengaja tak nak bagi kerjasama, itu yang cikgu-cikgu marah tu. Sebab cikgu-cikgu cuba bantu kamu supaya kamu dapat belajar macam biasa, seperti di sekolah. Walaupun cara begini, ini je cara yang kita ada. Cikgu cakap kalau kamu tak datang, dia boleh menulis kamu attend kelas itu. Apa? Menulis apa? Kalau kita datang kelas, kalau kita beritahu cikgu kalau kita tidak berdatang kelas, cikgu akan kita attend kelas. Ya. Okey, jadi yang mana yang tak dapat masuk kelas, bagi tahu dekat cikgu-cikgu kamu. Lepas tu nanti kamu check lah dekat Google Classroom. Biasanya semua kerja dimasukkan di situ. Jadi kerja kamu hari ni ialah buku aktiviti pula. Buku tata bahasa. Salin semula sajak tu dan salin maksud dia. Kemudian baca. Okey, kemudian baca. Sebab tadi baca pun masih ada yang baca sangkut-sangkut, tak lancar dan sebagainya. Intonasi tak betul. Cikgu harap kamu dapat baiki. Sebab kamu dah tahun 6. Cikgu risau sangat. Okey, kita tak dapat bersemuka tapi kamu pun tak nak bagi kerjasama. Nanti kamu naik sekolah menengah, cikgu risau lagi teruk. Lagi teruk dan lagi susah. Apa yang kamu belajar sekarang ni, kamu rasa susah. Nanti kamu naik sekolah menengah, lagi susah. Kalau kamu tak nak bagi kerjasama, tak nak belajar dengan betul, nanti kamu yang akan susah. Okey, jadi tolonglah. Okey, kalau tak tahu kena tanya, belajar. Okey, cikgu harap itu saja, dah lebih masa, dah 11:07 minit. Cikgu faham semua orang ada kerja masing-masing. Lepas ni kamu kelas pukul berapa pula? Pukul 12. 12.15. Okey, pukul 12.15. Cikgu akan ada kelas sekejap lagi pukul 11.30. Jadi cikgu harap kamu buat kerja ni, tulis dalam buku tata bahasa. Cikgu minta maaf tak dapat bagi pengajaran yang baik pada hari ni. Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu walaupun sedikit. Okey.
Dan kerja ni cikgu akan letak dekat Google Classroom. Itu saja untuk hari ni. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Cikgu Cikgu Rizwan. Okey. Terima